Sejahtera anda sedang menonton cerita di Surat Berita, tetapi untuk waktu ini, kalau boleh saya nak mulakan dengan perkembangan terkini ataupun status terkini COVID-19 dalam negara. Angka hari ini setelah 3 hari mencatatkan angka melebihi ataupun melepasi 9,000 kes positif COVID-19. Untuk hari ini, kalau diikutkan daripada data yang dikongsikan oleh KKM, hari ini angkanya sebanyak 8,574 kes baharu. Dan kalau ikut pecahan negeri, sudah tentu kita melihat kepada angka paling tinggi Selangor 4,308 kes baharu, manakala diikuti dengan negeri-negeri lain seperti di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, pertambahan kes baharunya adalah 609 kes. Negeri-negeri lain yang turut mencatatkan angka yang tinggi seperti Negeri Sembilan 794 kes baharu, Melaka 411 kes baharu, Johor 407 kes baru dan juga Kedah 415 kes baru. Untuk hari ini Perlis satu-satunya negeri mencatatkan sifar kes baru dan sudah tentu angka bagi hari ini kes baru positif COVID-19 adalah 8,574 kes, menjadikan jumlah kes kumulatif ataupun kes keseluruhannya berjumlah 844,870 kes. Dan pastinya kami masih lagi menantikan detail-detail ataupun butiran lanjut berkaitan dengan status terkini COVID-19. Jika ada sahaja perkembangan terkini itu akan kami bawakan kepada anda. Baik, satu lagi saya bawakan, mungkin ada yang terlepas berkaitan dengan perkembangan program imunisasi COVID-19 dan ini adalah berkaitan dengan jumlah kumulatif pemberian dos vaksin. Angka besarnya hari ini, setakat hari ini mencatatkan lebih pada 11,366,710 bagi jumlah pemberian dos 1 dan juga dos 2. Kalau anda boleh saksikan di iPad saya pada ketika ini, sudah tentu kita melihat angka yang paling tinggi untuk pemberian dos 1 sahaja. Kalau keseluruhannya lebih pada 7.8 juta pemberian dos pertama, manakala dos kedua lebih kepada 3.5 juta dos. Angka paling tinggi kalau dos pertama melihat kepada di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, iaitu sebanyak 1.3 juta ataupun lebih tepat ataupun perincinya 1,398,957, diikuti dengan Sarawak 1,383,493. Paling tinggi sebenarnya adalah Selangor, iaitu 1.49 juta bagi dos pertama saja. Dos kedua melihat kepada paling tinggi adalah Sarawak, iaitu lebih pada 556,871 selesai dos kedua. Dan kalau ikutkan keseluruhannya yang saya share ataupun kongsikan kepada anda, jumlah yang kita lihat adalah 11.3 juta bagi dos 1 dan juga dos 2. Baik, untuk waktu ini di segmen cerita iaitu di segmen yang pertama ini, kalau boleh saya nak tumpukan kepada salah satu inisiatif yang dipetik daripada program pemulih, iaitu berkaitan dengan peruntukan 300,000 kepada semua MP ataupun wakil rakyat ahli parlimen bagi program yang dinamakan sebagai program bantuan bakul makanan, yang mana yang diumumkan sendiri oleh Perdana Menteri dalam pakej pelindungan rakyat dan pemulihan ekonomi ataupun disebut sebagai pemulih, yang telah pun bermula disalurkan kepada rakyat, kepada penduduk dan juga rakyat di kawasan DUN dan juga parlimen masing-masing, iaitu bermula pada 1 Julai lalu. Dan kalau diikutkan pemberian peruntukan 300,000 ini diberikan ataupun disalurkan untuk ahli parlimen kerajaan dan juga ahli parlimen pembangkang, dan peruntukan ini bagi memperkasakan program bantuan bakul makanan yang sedia ada untuk memastikan pelaksanaan yang lebih terangkum dan juga efektif kepada kumpulan sasar di seluruh negara. Untuk itu saya nak bersama dengan Nur Fazila Ali, Wakil Ekstra Awani di Terengganu, kita nak melihat kepada satu program bakul makanan khususnya di bawah program pemulih ini, khususnya di Hulu Terengganu. Kalau boleh, Faizal boleh kongsikan pada waktu ini program bakul makanan di Hulu Terengganu, berapa jumlah penduduk ataupun rakyat yang menerima manfaatnya setakat ini? Baik, terima kasih Fauzi di studio. Kesan pandemik COVID-19 ini telah menyediakan kualiti kebanyakan masyarakat, dan jika kita lihat ada yang kehilangan kerja, pendapatan sehingga terputus bekalan makanan. Dan prihatin dengan situasi yang dialami oleh masyarakat ini, pelbagai bantuan telah disalurkan bagi membantu mereka yang terjejas, dan antara yang giat dilaksanakan ketika ini adalah program agihan bakul makanan.
Dan itu juga langkah yang dilakukan oleh Ahli Parlimen Hulu Terengganu Datuk Rosul Wahid, di mana Datuk Rosul dan juga Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna ini mula mengagihkan bekalan makanan ini berupa barangan keperluan seperti beras, tepung, susu dan sebagainya, Fauzi, bermula pada hari Ahad. Dan sebenarnya, Fauzi, program agihan makanan ini bukanlah baru dimulakan dan ianya telah dilaksanakan sejak pandemik COVID-19 ini melanda lagi, Fauzi. Dan baru-baru ini juga, Fauzi, kerajaan telah mengumumkan peruntukan sebanyak RM300,000 kepada ahli parlimen ini untuk memberi bantuan kepada penduduk-penduduk yang terjejas ini. Dan menerusi itu juga, langkah proaktif telah dilakukan di Parlimen Hulu Terengganu ini. Dan seperti di Hulu Terengganu ini, sebanyak 4,000 bakul makanan akan diagihkan kepada penduduk-penduduk yang terjejas melibatkan 4 don di dalam Parlimen Hulu Terengganu, di mana setiap don akan diperuntutkan sebanyak 1,000 bakul makanan untuk diberikan kepada mereka-mereka yang telah terjejas ini. Dan agihan itu telah bermula pada semalam dan dijangka ianya telah selesai pada hari ini, dan dengan pemberian itu sedikit sebanyak ianya dapat membantu mereka-mereka yang memerlukan ini, Fauzi. Dan Fauzi, jika di Hulu Terengganu ini mereka bukan saja melakukan agihan bakul makanan ini, tapi terdahulu mereka juga telah melaksanakan program Gerobok Prihatin, di mana menerusi program Gerobok Prihatin itu juga mereka telah menyalurkan bantuan-bantuan bekalan asas ini kepada penduduk-penduduk yang terjejas selepas mengalami PKP, PKPD dan sebagainya. Dan barangan bantuan itu telah ditempatkan di 93 buah masjid di daerah Hulu Terengganu. Dan menerusi itu juga ia dah memberi manfaat dan juga bantuan kepada mereka-mereka ini yang betul-betul memerlukan bantuan selepas kehilangan kerja dan sebagainya, Fauzi. Dan sebelum itu, Fauzi, kita ikuti dulu perkongsian daripada Ahli Parlimen Hulu Terengganu berhubung program agihan bakul makanan yang dilaksanakan ini, Fauzi. Kita buat ikut dong. Dan setiap dong kita perlukan 1,000 pack beras dan juga makanan keperluan asas untuk diagih-agihkan ikut dong masing-masing. Dan bukan berarti 1,000 saja. Artinya kalau ada lagi mereka yang terkesan, yang memerlukan, maka kita mengalu-alukan. Dan kita akan memastikan mereka akan dapat. Faz, mungkin boleh kongsikan pada waktu ini, kalau diikutkan daripada apa yang disebutkan oleh Ahli Parlimen Hulu Terengganu sendiri bermula daripada DUN. Tapi biasalah kalau kita bercakap tentang program bantuan ni, seringkali kita dengar aduan daripada rakyat sendiri, nak minta bantuan pun susah, apatah lagi dalam keadaan yang susah. Jadi dalam pada waktu dan juga kita melihat kepada program bakul makanan ini, apa cara untuk golongan yang betul-betul yang susah dan juga yang memerlukan bantuan ini untuk segera kita boleh ataupun bagi MP ataupun ahli parlimen di kawasan tersebut segera boleh menghulurkan bantuan? Seperti di Hulu Terengganu ini, Fauzi, mereka yang memerlukan bantuan ini, jika ada yang terlepas ataupun tidak menerima bantuan ini, mereka boleh terus berhubung dengan pejabat ahli parlimen berkenaan untuk mendapatkan bantuan berkenaan, dan mereka juga tidak perlu melalui pelbagai proses untuk menerima bekalan ini. Mereka boleh menghubungi ataupun datang sendiri ke pejabat ahli parlimen ini untuk mendapatkan bantuan-bantuan berkenaan, dan orang kata tidak perlu melalui pelbagai kerenah ataupun birokrasi untuk mendapatkan bantuan yang telah disediakan oleh kerajaan ini, Fauzi. Selain daripada kalau diikutkan daripada visual yang dikongsikan ini, kita melihat kepada bantuan yang disampaikan adalah bentuk makanan, nama pun program bakul makanan kan, tetapi dalam waktu dan juga tempoh yang cukup mencabar ini, selain daripada kita melihat kepada program menyalurkan bantuan makanan, apa lagi keperluan ataupun jenis-jenis bantuan yang disalurkan khususnya bagi wakil rakyat di Hulu Terengganu? Fauzi, jika kita lihat, kalau kita tanya apakah yang diperlukan oleh penduduk, pastinya mereka memerlukan bantuan kewangan yang di mana boleh dikatakan agak kritikal ketika ini kerana perlu membayar bil dan sebagainya. Apatah lagi jika mereka memerlukan anak yang mengikuti sesi persekolahan yang perlu menghadapi PDPR dan sebagainya, dan mereka memang memerlukan sumber kewangan untuk membeli top up dan sebagainya bagi memastikan anak-anak mereka ini tidak tercicir daripada pelajaran. Dan selain itu, Fauzi, mereka juga memerlukan, ada setengah daripada mereka memerlukan lampin pakai buang dan juga susu formula, khususnya kepada mereka yang mempunyai anak kecil dan juga pesakit kronik yang perlu mereka menguruskan di rumah. Itu antara keperluan lain yang diperlukan selain pada bekalan makanan asas ni, Fauzi. Kalau baru-baru ini kami di Esra Awani ada buat satu tumpuan khususnya di program Agenda Awani, kami menemu bual pengasas Teratotek, iaitu berkaitan dengan platform digital apa yang disebut sebagai kitajaga.co. Ini adalah platform untuk
kalau sebelum ni kita dengar orang yang susah mengibarkan bendera putih untuk menyatakan mereka memerlukan bantuan, dengan ada platform digital ni lebih mudahlah untuk siapa yang nak minta bantuan dan juga siapa yang nak hulurkan bantuan. Mungkin terlalu awal untuk saya bertanyakan khususnya di negeri Terengganu dan juga di kawasan Hulu Terengganu, kalau adalah program ataupun ada inisiatif seperti ataupun bagi rakyat-rakyat ataupun mereka yang memerlukan bantuan dan juga yang nak hulurkan bantuan menggunakan platform digital ataupun di media sosial khususnya di Facebook, Fazizai. Isu bendera putih di Terengganu ini mungkinlah orang kata tidak sekritikal ataupun sebanyak negeri-negeri yang lain, Fauzi. Jika ada pun mereka kibarkan bendera ini dalam tempoh tidak berapa lama terus bantuan itu disampaikan. Ini semua kerana atas kecanaan daripada pemimpin setempat, masyarakat dan juga NGO yang sangat memainkan peranan dan juga cakna dengan keadaan penduduk-penduduk yang ketika ini yang memang ramai terjejas. Begitu juga kalau kita lihat ketika ini juga pihak polis sedang giat melancarkan bantu bagi memberikan bantuan bekalan makanan ini kepada mereka-mereka yang terjejas. Namun setakat ini, Fauzi, apa yang saya difahamkan di Terengganu ini belum ada lagi orang kata mereka yang menggunakan platform media sosial ini secara meluas untuk mendapatkan bekalan bantuan makanan ini. Dan jika ada pun mereka akan menghubungi rakan-rakan terdekat untuk meminta bantuan dulu, dan jika mungkin dalam keadaan terdesak selepas ini mungkin akan ada orang kata seperti yang Fauzi sebutkan sebelum ini, Fauzi. Okey, yang terakhir sekali mungkin dalam 1 atau 2 minit yang terakhir ini mungkin boleh dikongsikan peranan yang dimainkan selama kita melihat kepada peranan yang dimainkan oleh wakil rakyat. Kita bercakap tentang memperkasakan komuniti. Bagaimana masyarakat di sesuatu kawasan itu memainkan peranan mereka masing-masing dalam mana membantu antara satu sama lain. Mungkin boleh dikongsikan daripada perspektif khususnya di kawasan Hulu Terengganu. Apa yang saya dapat kongsikan di Kuala Terengganu ini, di daerah Hulu Terengganu ini memang tindakan proaktif dilakukan sebaik saja mereka mendapat kedudukan itu, terus agihan ini dilakukan. Walaupun kadang-kadang mungkin ada yang terlepas pandang, tapi mereka ini sangat aktif terus mendapatkan detail-detail mereka yang memerlukan dan terus bagi. Di mana dalam waktu yang singkat, Fauzi, mereka ingin kesemua mereka yang terjejas ini akan mendapat bantuan yang diperlukan. Dan apa yang saya difahamkan, jika ada mereka yang tidak mendapat bantuan ini ataupun tidak cukup dengan itu, ahli parlimen ini ataupun wakil rakyat di kawasan berkenaan sedia untuk mengeluarkan wang sendiri bagi membantu masyarakat di kawasan mereka yang terjejas susulan pandemik COVID-19 ini, Fauzi. Okey, baik, terima kasih kepada Fazizah Ali atas perkongsian khususnya kita melihat kepada program bakul makanan yang disampaikan ataupun yang dilaksanakan khususnya di Parlimen Hulu Terengganu, dan sudah tentu pada waktu ini kita ingin berehat seketika, kembali lagi selepas ini.